Konsep support dan resisten. Ramai yang fikir benda tu sangat tak penting, tapi yang fikir penting agak struggle macam mana nak buat duit menggunakan support dan resisten. So dalam video ni saya nak terangkan konsep yang paling simple tetapi advance yang korang kena tahu macam mana nak buat duit, nak buat untung menggunakan support dan resisten. Okay. So selamat datang ke channel saya Samsul Aslam di mana saya share technical dan juga fundamental untuk pergerakan ataupun pasaran forex. Okay. So dalam video kali ini saya nak sharekan teknik ataupun konsep yang paling simple macam mana kita nak fahamkan konsep support dan resisten. Tapi ini adalah advanced topik, okay? Topik yang lebih mendalami dan juga cara yang paling simple korang boleh takkan jumpa di mana-mana. Hanya boleh jumpa dalam channel saya saja, okey? Sebab hanya menggunakan konsep, okey, strategi support dan resistance sahaja korang boleh multiple korang punya profit, okey? Cumanya selebihnya datang daripada psikologi korang lah, okey, emosi, money management, cara korang tengok chart, okey. So macam mana support dan resistance terbentuk, okey. So support terbentuknya macam ni, bila harga drop mantul balik daripada satu kawasan, okey, dan dia berjaya naik. So kawasan sini kita fahamlah dipanggil sebagai support. Sebab apa? Sebab harga mantul balik. Okey, dan macam mana pula resisten membentuk? Resisten membentuk bila kita backtest, kita nampak kat sini previously ada resisten dan kemungkinan besar bila harga sampai balik kat sini, kita expectkan untuk dia junam. Ataupun bila harga naik, dia buat satu rejection, dia buat satu bearish candle, dia buat satu bumbung dekat sini dan dia menurun. So ini adalah konsep yang paling simple yang kita diajar, okey. Memang korang faham lah benda ni kan paling simple, tapi apa yang menariknya lepas ni saya akan tunjukkan dengan korang adalah bagaimana terbentuknya support dan resistance melalui candlestick, okey. So kalau kita tengok candlestick, okey, so bila harga menurun, kita akan menurun harga dengan macam ni. Contoh, ni adalah candle bearish, lepas tu candle bearish lagi. Okay, so ni adalah candle bearish. Dan kalau korang tahu, kalau korang pernah join saya punya live stream dekat Facebook, dekat YouTube, korang akan tahu macam mana saya menggunakan teknik candlestick, okay, untuk baca support dan resisten. So bila harga tengah menurun, dia akan turun dengan candle yang bearish. So macam mana supportnya terbentuk? Okey, support akan terbentuk dia macam ni. So ini adalah support. Okey, dan ini adalah konsep di mana advance konsep yang korang kena tahu di mana support terbentuk. Okey, sebab ramai yang mengajar di luar sana ini support, ini resistance. Okey, resistance adalah bumbung, support adalah lantai. Bila harga turun, buy dekat support. Bila harga menaik, dah sampai resistance, boleh sell. Tapi macam mana pembentukan support dan resistance tu tidak ramai ajar. Sebab apa? Sebab mungkin dia fikir benda tu untuk dia saja. Okay? Sebab kebanyakan trader-trader akan simpan resepi-resepi trading tersendiri. Tapi saya nak membawa dalam video ni untuk membantu korang. So dekat sini kalau kita faham apa yang berlaku sebenarnya adalah harga membuat satu penurunan candle bearish. So ni candle adalah candle bullish. So bermaksud dekat sini support telah dibentuk. So persoalannya sekarang, adakah support ini kuat? So itu yang kita kena tengok daripada time frame. Okay? So untuk kita nak tengok support ni kuat ataupun tidak, kita kena tengok daripada time frame. So kita boleh tengok, okay? Boleh tengok dekat D1. Support yang kuat, paling padu. Okay? H4 pun boleh juga. Okay? So kita kena fahamkan perbezaan, tengok zone, okay? Tengok zone untuk confirmation dan untuk entry. Sebenarnya time frame-nya sangat-sangat berbeza, okay? Untuk entry kita ada specific time frame dia. Untuk tengok zone, inilah time frame dia. Mungkin nanti di masa akan datang mungkin saya buat video khas, okay? Macam mana nak buat entry punya
time frame. So dalam video ni kita fokus kepada advanced concept support dan resistance. Okay, so kita juga boleh pakai H1. Ini antara time frame yang kita boleh pakai untuk melihat kekuatan support dan resistance. So apa kita boleh buat dekat sini? Contoh, ini adalah pair gold lah. Okay, pair yang ramai trade. Saya pun trade juga gold. Okay, tak ada masalah dengan tu. Cumanya ramai yang dia kena psycho. Okay, saya boleh cakap dia kena psycho sebab dia tengok gold ni bukan dari persepsi chart. Dia tengok gold ni untuk dia cepat buat profit, okay, cepat mencari keuntungan. Tapi hakikatnya cara trade gold dan juga cara trade pair mana sekalipun adalah sama, okay, exactly sama. Sama strategi, okay, sama cara entry buy dan sell. Cumanya adalah persepsi kita, psikologi kita macam mana kita trade pair tu. Cuba kita buang XAU USD daripada chart tu, okay, dan kita tengok candlestick saja. Kita akan terlebih fokus. Kita akan fokus pada chart. Okay. So itu sedikit tips lah. So dekat sini kita dah ada. Contohlah ini adalah candle H1. Okay. So kita dah ada candle yang menurun. Lepas tu pembentukan support. So sebagai penambahan, okay, untuk kita nak support benda ni, kita boleh backtest. Kita boleh backtest, pernah tak candle drop daripada sini dan dia mantul balik? Kalau pernah, itu adalah bonus. Kalau tak pernah, it's okay. Okay, bagi saya, support ni adalah satu zone. Itu sahaja. Dia tak semestinya zone tu pernah sampai pada backtest. Kalau kita tengok, setiap kali sampai sini dia kena naik. Dia tak semestinya macam tu. Okay, support juga boleh berbentuk dengan kita akan tunjuk lepas ni. So dia adalah support. So kita kena buat apa? So kita akan entry pada second candle. Simple. Okay, kita akan entry pada second candle. Pergerakannya macam ni, cantik. Kita akan letak SL sini ataupun letak SL sini. Whatever lah. Okay, yang penting SL di tempat yang korang rasa selamat. Okay, depends kepada pergerakan market. Alright, so ni cara kita nak tengok support. Ini adalah definisi support. Okay, dan apa pula jadi kalau support tu contoh dia dah buat support sekarang, tetapi kita tak dapat apa yang kita nak. Kita dapat macam ni. So kat sini apa? Okay, so ini adalah breakout daripada support. Okay, sebab sebelum ni kita tengok, okay, ini adalah support. Tapi bila dia breakout, ini bukanlah pembentukan support. Ini sebenarnya dia adalah pembentukan resisten. Okay, kena faham konsep. Kat sini dia bentuk resisten. Okay, jadi bila support, korang percaya benda tu support, tapi next candle break support, dia sedang membuat resisten untuk nak continue menjunam. Okay, so dekat sini tadi kita faham benda tu support, dan daripada support tu kita buy. Simple konsep. Tetapi kalau kita buy, dia kena SL, tenangkan dulu keadaan, tengok balik next candle ataupun candle yang makan SL kita tu dia akan close macam mana. Kalau dia close macam ni, ini adalah pembentukan ataupun formation resistance. So kita buat apa? Kita sell ataupun kita memberi entry kita second chance. Okay, maksudnya peluang kedua lah untuk entry kita. Sebab tadi mungkin kita fikir dia nak buat support, kita kena sell. It's okay. Tak ada betul, tak ada salah. Benda tu adalah normal, nature of market. Okay, setiap trader pasti akan kena loss punya. Pastikan loss tu kecil lah, jangan loss tu besar kan. So dekat sini kita faham yang support tadi tak valid, dia tak jadi, dia tak mungkin ada pressure tekanan sell dekat sini, so dia jadi resistance. So kita akan buat apa? Kita akan execute sell pada second candle untuk dia continue push down. Simple. Okay, simple konsep macam mana kita nak baca support, and then support itu sendiri macam mana dia boleh jadi resistant. Okay, so fast forward. Alright, so kalau video ni macam baru first time korang tengok kan, okay, korang ulang-ulang balik je tengok, sebab info ni sangat-sangat penting. Sebab bila saya tengok saya punya student ataupun orang-orang yang baru trade, dia ingat support dan resistance ni tak begitu penting, tapi hakikatnya, okay, setiap kali kita buy, kita sell, memang okay, sama ada you pakai indicator
you pakai Fibonacci, you pakai apa-apa pun sebenarnya you sedang entry buy dekat support, sell dekat resistance. So ini adalah kebenaran yang korang kena tahu. Okay? So kenapa korang tak fokus lebih 200-300% pada konsep support dan resistance? Okay? Itu yang kita kena fokus lah, sebab daripada kita membuang masa fokus benda-benda yang orang cakap holy grail dalam trading yang tak ada loss. Okay? Okay, kat luar sana ramai yang cakap, okay, saya ada konsep di mana tak ada loss, 99% win rate apa semua kan. Tu semua adalah fake, okay. So, korang kena faham, korang kena bijak dekat sana. Okay, so kita nak tengok pembentukan resisten pula. Tadi kita dah tengok pembentukan support. Sekarang kita nak tengok pembentukan resisten, okay. So, kat sini kita boleh faham yang candle tengah menaik. Bila dia menaik, dia akan menaik bullish lah. Unless kalau kita tak tukar warna candle tu. Kalau kita tak tukar, okay, dia hijau lah. Hijau bermaksud dia menaik, bullish. Okay, sorry. So dia tengah menaik, kan? So dekat sini dia menaik, dan bila kita ada satu candle bearish macam ni, okay, so ramai akan tanya, bearish ni nak kena besar ke kecil? Bagi saya, dia jangan macam ni. Bagi saya dia jangan macam ni lah. Kalau dia jadi macam ni, mungkin candle ni candle rejection. Saya panggil candle rejection. So kita kena tengok next candle boleh tak drop macam ni. Okay. So bila next candle tengah bearish, kita boleh sell lah dalam pertengahan jalan tu. So still valid lagi. Okay. Tapi untuk definisi paling simple saya boleh cakap, kalau dia close candle bearish yang besar macam ni pun still okay lah. Okay. Mungkin ada yang panggil twisted top. Dia ada pattern-pattern di sini. Okay. So dekat sini kita tak bincang pasal pattern, kita just bincang pasal support dan resistance. So kita boleh nampak kalau candle ni close bearish kat sini, ini adalah pembentukan resistance. So kalau kita nampak benda ni dekat H4 time frame, okay, untuk simply nak cakap, kita nampak benda ni dekat H4 time frame, bermaksud dekat H4 dia telah membuat pembentukan resistance, dia telah form satu resistance. Dan macam saya cakap untuk support tadi, kita just kena tengok ke belakang, pernah tak harga naik ke zone situ dan dia reject. Kalau pernah, bonus. Kalau tak nampak, korang tak nampak benda tu, ataupun benda tu mungkin dah 5 tahun lepas, 10 tahun lepas, korang tak boleh nak backtest, okay? So jangan complicatedkan isu. Ini tetap resistant juga, okay? Macam saya cakap awal-awal tadi, support dan resistance adalah satu zone, okay? Bukan segala-galanya dalam trading, tapi dia adalah simple konsep yang menentukan sama ada kita buy ataupun kita sell, okay? So kalau macam ni, kalau kita tengok candle H4 close bearish, so bermaksud H4 adalah higher time frame dan strong time frame. Bila dia close bearish, bermaksud di smaller time frame, okay, H1, M30, M15, kita just kena cari peluang sell. Simple konsep, okay. So tak payah complicated kan isu kat situ. Pada masa yang sama, ada kata ini adalah H1 time frame, okay. So contoh, ni kita cakap lebih kurang pukul 7 malam, ni 8 malam, 9 malam dia buat resistance. So kat sinilah entry kita, sebab ini adalah candle confirmation. So candle confirmation jangan entry, biar dia close, okay. Ramai yang pergi sell sini, sell sini, sell sini sebab dia rasa benda ni akan bearish. Tak. Kita tak boleh overconfident macam tu, okay. Kita kena bagi kebebasan pada candlestick untuk dia nak close in our direction, in our plan. Lepas tu baru kita entry. Kalau kita tak memberi kebebasan pada candle tu untuk bentuk resistance ataupun support, okay, kita mungkin overconfident dan memang kita akan rugi berkali-kali sebelum kita profit, okay. Kalau kita buat sesuatu dalam mengikut SOP kita, kita gagal, tak apa, it's okay. Tapi kita buat sesuatu, kita melanggar SOP itu yang tak betul. Okay, so dekat sini kita tunggu je candle ni close and then kita execute sell, okay. So bila sell, kita expectkan untuk dia continue drop lah macam ni. Okay, so misal kata dekat sini, lagi satu yang saya nak mention, kalau benda ni dia downtrend, okay. Bila downtrend, harga buat pullback, macam ni lah pembentukan resistance, okay. Bila dia drop, dia naik, dia buat pullback, okay. Macam ni lah pembentukan resistance, okay. Jadi kalau macam ni contohnya, tadi mungkin saya tak cakap, alright. So kalau kita tengok yang tadi tu, kan, contoh dia tengah naik, okay.
Lepas tu dia naik. So lepas dia naik tu kalau dia drop ni, okay, yang drop ni mungkin dia nak buat support. Okay, so dekat sini kita kena tengok trend juga. Okay, pastikan tengok trend. Okay, so tengok trend macam biasalah, boleh tengok dekat H4, H1 ataupun D1. Okay, so D1 ni untuk tengok long term punya trend, okay, tapi untuk intraday tengok H4 dan juga daily, H4 dan juga H1 dah cukup bagus. So dekat sini kita just tunggu je lah untuk dia buat support macam ni. Dia buat macam ni pun still support. Okay, sebab kita follow trend menaik. Okay, lepas tu dia buat satu candle bearish sebagai candle pullback and then continue push up. Simple untuk kita nak buy. Okay. So kita kena faham yang pembentukan candlestick tu, kita kena pembentukan support dan resistance tu kita kena tengok melalui candlestick itu sendiri. Sebab apa? Sebab satu candle, okay, mungkin saya pernah cakap benda ni, satu candle bergerak atas berbilion million dollar. Okay, US dollar. Sebab tu kita boleh nampak setiap candle, cara dia open, cara dia close tu tak sama. Open mesti sama, close tu tak sama. Okay, so always, okay, always tengok support dan resistance tu melalui candlestick. Bila harga menaik, okay, macam ni, dia tengah naik, dia tengah uptrend. Okay, contohnya dia dah naik, dia naik lagi. Okay, so dekat keadaan sini, apa yang kurang? Dia belum buat support. Dia belum buat pullback. So kita kena tunggu dia buat apa? Kena tunggu dia buat pullback. Mungkin pullbacknya macam ni, 1-2 candle. Okay, macam ni, 1-2 candle. Lepas tu dia buat bullish pattern kat sini. Ini adalah pembentukan support. Simple konsep. Dan jangan overthinking. Support ni boleh break ke? Tu adalah overthinking. Okay. So jangan overthinking. Pastikan trend adalah bullish dan tunggu dia buat pullback ataupun saya panggil dia buat support. So support ni macam ni je. Satu candle bearish, lepas tu kita dapat satu candle bullish. Okay. So first bearish candle, second bullish candle. Candle ni dah close cantik. Okay, itu adalah confirmation untuk kita buy. Macam saya cakap, korang boleh pakai time frame kecil, M15, M30, H1 untuk nak buy. Okay, so kita expect next candle untuk continue push up sebab dia dah buat support. Simple concept. Okay, so kita recap balik sedikit untuk macam mana pergerakan bearish pula. Okay, so bila dia bearish, dia akan macam ni. Dia akan drop. Okay, mungkin dia buat candle macam ni. Alright, mungkin dia buat candle kecil, lepas tu dia close macam ni. So kita boleh nampak harga tengah drop. Okay, so kebiasaannya kalau macam ni, dia tengah downtrend, kita tunggu dia buat resistance. Saya panggil, okay, resistance ni macam mana? Dia akan naik. Okay, kat sini dia naik. Okay, so trend kat sini pastikan dia bearish lah. So korang bila bearish, korang jangan pergi buy kat sini, jangan buy kat sini. Okay, sebab kita kena follow trend. Macam itulah kita boleh buat duit. Okay, tak kisah kita trade apa pair sekalipun, pastikan kita follow trend. So bila dia dah macam ni, kita tunggu je dia buat satu candle bearish. Okay, satu candle bearish macam ni. Dan kat sini kita boleh nampak dia dah ada bentuk resistance. Okay, so ni candle confirmation, pastikan close dan kita execute sell kita pada second candle untuk dia continue push down lebih kurang macam ni. Okay, dan benda ni yes, ada masa dia tak jadi. Okay, ada masa kadang dia dah buat resistance, trend dah downtrend, dia dah buat pullback, saya dah sell kat sini. Okay, tapi dia buat macam ni. Saya dah sell kat sini tapi dia buat macam ni. Okay, just move on. Okay, just move on. Tak payah take it personal. Tak payah kita argue. Kenapa entry ni kena sell apa semua. Okay. Market kalau senang untuk di trade, semua orang dah buat duit. Okay. So benda itulah yang kita kena kawal, iaitu emosi. Okay. So bila benda tak jadi, kita tunggu reanalysis balik kita punya chart. Mungkin kita salah tengok trend ataupun pergerakan market time tu mungkin tak in our favor, bermaksud tidak menepati cita rasa kita, tapi kita entry,
pastikan loss terkecil. Okay. So untuk loss ni, kita tak perlu rasa malu, rasa salah sangat apa semua. Itu adalah sebahagian daripada trading. Bila kita realize benda tu, insyaAllah trading akan jadi menarik. Okay, so dalam video ni saya cuba tekankan dan saya cuba sampaikan konsep support dan resistance secara paling simple, paling mudah tetapi advance melalui candlestick. Okay, so saya harap siapa yang tengok video ni sampai habis, korang akan dapat satu idea, satu orang cakap ilmu yang baru menjelang trading korang nanti. Okay, sebab mungkin korang tengah struggle tengok support resistance kan. Orang ajar support dan resistance. Mungkin okay, ni adalah support, candle drop naik, ni adalah support kan. Okay, tapi macam mana kita nak tengok melalui candlestick? Okay, mungkin cakap ada candlestick bearish bullish kan. Okay, tapi engulfing ke apa semua. Tapi macam mana pembentukan support resistance tu terjadi? Okay, so dalam video ni saya dah tunjukkan pembentukan resistance, pembentukan support, time frame apa untuk kita nak tengok. Okay, so kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk subscribe kepada YouTube channel saya. Okay, ini adalah the only one YouTube channel yang kita buat live stream setiap hari, bantu trader belanja setup secara percuma. Ada yang dah buat duit, alhamdulillah, syukur. Okay, dan pada masa yang sama juga dan kita juga buat video konten-konten yang macam ni lah. Okay, so kalau korang suka, jangan lupa untuk subscribe, like dan sharekan video ni kepada kawan-kawan grup-grup yang tengah struggle, yang kawan-kawan korang dah habis berpuluh ribu belajar benda yang advance, tapi hanya complicated kan isu. Advance sebenarnya korang fikir kalau benda tu advance, dia kena mudahkan lagi korang trade, bukan complicated kan korang trade. Apabila sesuatu ilmu adalah advance, konsepnya advance tapi dia complicated, okay, susah untuk korang trade. Itu adalah better jangan gunakan konsep tu. Okay, ini adalah konsep advance SNR yang paling simple korang boleh jumpa takkan jumpa di mana-mana, akan jumpa di dalam YouTube channel saya saja. Okay, so terima kasih layan sampai habis. Harap video ni membantu untuk korang menjana profit. Alright, so keep trading, never ever give up as a trader. So saya akan jumpa korang di next video. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Samsul untuk tajuk video ni adalah konsep support dan resistance, konsep advance. Alright, so thank you. Kita jumpa di next video.